Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Kashafa al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih حتى أتاه اليقين. يا أيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Ke surat 26 kita berhenti tentang prinsip yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita tinggal itu ni satu lagi firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ini kita dah bahas dah, awal dulu pun kita dah bahas dah, dan kita ambil sebagai huraiannya. Nabi SAW menegaskan, Daruni ma taraktukum. Daruni ma taraktukum. Biarlah apa yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Biarlah apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maknanya, yang mana yang aku tinggalkan kepada kamu lepas pada aku mati, hampa pakai hak tu. Hampa tak usah duk tambah, hampa tak usah duk pandai nak kurang. Elok dah. Sebab apa? Sebab agama telah sempurna. Agama telah sempurna kerana Allah Ta'ala pun telah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah pun aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya ambil sahaja apa yang dibawa oleh Rasul dan jauhi apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Jadi bagi kita prinsip yang kelima ni kita serah. Dan memang pun realiti daripada Islam itu ialah apa dia? Al-istislamu lillah. Kita menyerah diri kepada Allah. Kita ikut je apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada kita, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, itulah yang kita. Sebab itulah di dalam Ali Imran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan setegasnya. Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu betul-betul telah istislam, maknanya telah serah diri kamu kepada Allah. Okey, selesai yang kelima. Yang keenam, prinsip yang keenam bagi kita ahli sunnah wal jamaah di dalam berhujjah, di dalam berdalil ialah dalil akli yang benar. Dalil akli yang benar. Akli mana? Dalil akal, pemikiran yang benar.
akan sesuai dengan dalil naqli. Dalil naqli ni makna nas, sama ada Quran ataupun hadis. Naqli itu maknanya kita ambil, kita cedok ambil. Nakal makna kita pindah, kita ambil. Sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Senangnya nak faham bila sebut kata dalil naqli, Quran dan sunnah. Bila dalil aqli maknanya pengalaman ke pemikiran kita, tu akal. Kita fikir tengok no. Nas yang sahih. Maknanya akal kita, akal yang waras, selagi dia waras, dia tidak akan bercanggah dengan Al-Quran, dia tidak akan bercanggah dengan hadis. No? Akal yang waras, dia tidak akan bercanggah dengan hadis. Hak yang bercanggah dengan hadis tu akal yang tak waras. Akal yang didokong oleh nafsu. Akal yang didokong oleh nafsu. No? Sesuatu yang qat'i. Qat'i ni makna apa? Yang putus, yang pasti, yang tetap, yang tepat, yang tak boleh nak ubah dah. Yang qat'i, yang putus. Dari kedua dalil tersebut, sama ada dalil aqli ataupun dalil naqli, tidak akan bertentangan selamanya. Selamanya tidak akan bertentangan. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, yakni ayat ataupun hadis harus didahulukan. Maknanya kalaulah kita nampak macam ada pertembungan, mesti kita utamakan dalil naqli, dalil daripada Al-Quran ataupun hadis ke atas akal. Cuba mari contoh. Cuba tuan-tuan perhati elok. Dalam surah Al-Anbiya, dengar, kita semua dengar cerita Nabi Ibrahim sakai katuk habis, godam habis berhala. Ingat kan? Ingat tak? Nabi Ibrahim dia godam habis semua berhala. Dia kata jaga pokok ni, aku hantam habis nanti. Tunggu masa je. Depa pekat keluar pergi duk meraya di tengah medan di sana tu, dia sini buat kerja habis, dia sapuh habis. No, dia sapuh habis kecuali sekok illa kabiruh, kecuali hak besar. Dia tinggal. No, dia tinggal apa? Dia tinggal tu. Nah, ni nak kata akli ni. Perhati elok, dengar elok saya nak abang. Ya? Bila depa balik mari daripada selesai depa duk perayaan depa tu, balik mari depa tengok habis patung berhala depa selerak habis hancur. Tinggal sekok. Lepas tu depa pun tanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang buat kerja ni dengan Tuhan kami ni? Siapa pejahanam Tuhan kami? Nampak tak? Akal waras pun tak boleh terima dah di situ. Kalau kata Tuhan, macam mana boleh jahanam kan? Akal waras dia boleh tolak dah. Okey, kita pergi lagi. Depa ada di kalangan hak yang ni pernah dengar Nabi Ibrahim kata nak katuk berhala. Jadi depa kata Ibrahim yang buat. Ada di kalangan hak ramai-ramai tu depa biasa dengar kata Nabi Ibrahim nak pukul, nak hancurkan berhala ni. Jadi dia kata yang buat ni ialah seorang pemuda nama dia Ibrahim. Lalu bila dah depa dengar kata Nabi Ibrahim yang buat tu, lalu depa tanya Nabi Ibrahim ayat 62, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ni. Depa pi jumpa Nabi Ibrahim ayat 62 daripada surah Al-Anbiya. Adakah kamu wahai Ibrahim yang buat kerja ni terhadap Tuhan kami ni, hang katuk berhala ni? Kan? Nabi Ibrahim kata qala bal fa'alahu kabiruhu fas'aluhu in kanu yantiqun. Ni akal. No? Kata yang buat kerja ni hak besar tu. Ni hak besar. Kan? Pergi tanya dia kalau tak percaya. Pergi tanya dia kalau dia boleh bercakap. Sebab hak nak jadi Tuhan ni kena boleh bercakap. Hak jadi Tuhan ni kena boleh dengar. Hak jadi Tuhan ni kita baca sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan mesti sempurna. Tuhan kena pekak.
Kan? Tuhan kena tak larat. Tuhan ni kena kuat lah kan. Jadi tengok, faraja'u ila anfusihim. Allah sebut dalam ayat yang 64, Allah kata faraja'u ila anfusihim innakum antum zalimun. Ish. Depa pelas sekali menengung, makna raja'u ila anfusihim, patah balik ke diri depa. Makna depa fikir sendiri lah. Ish, kata mana sabohkah dia ni kerah terpacak sini nak pergi katok kawan-kawan dia tu. Nampak tak? Tapi pasal apa yang mereka tak boleh terima? Yang mereka tak boleh, akal dah boleh terima dah. Kata hak tu semua tak boleh jadi Tuhan. Akal dah boleh terima dah semua tak boleh. Tapi pasal apa? Ni nak habaq sama ada Allah tak bagi hidayah kepada mereka. Kan? Macam orang tak mau mari masjid. Nak kata tak dengar, orang bang dengar. Nak kata tak larat, lek sana kangak larat pi. Itu cerita lain. Nampak tak? Itu cerita lain. Kita apa gedang-gedang bukan tak larat tahu mana, tapi mari juga pasal apa? Allah yang bagi. Nampak? Kita nak kena faham lah. Kemudian Allah kata apa? Summa nukisu ala ru'usihim. Golek kepala lah. Apa maksud dia? Allah Ta'ala sebut ni depa kita tak menasabah hak besar ni nak katok pok nung ni. Kan? Mana boleh? Nampak. Lepas tu hak tu yang Nabi Ibrahim pulang balik kat depa tu. Kan? Nabi Ibrahim kata apa? Uffil lakum. Ni hampa ni. Pelik dengan hampa ni. Bahasa kita kata, hampa ni pelik, hampa ni. Lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Tu kata akal. Pasal apa yang hampa sembah lain daripada Allah? Tak kerti fikir kah? Dia tu tak boleh bercakap. Dalam ayat yang lain Allah cerita panjang lebar ni, Allah kata ni makanan semua ni awak yang hampa tak awak yang hampa tak makan, kan? Pi tanya dia tengok kalau dia boleh bercakap. Fas'aluhu in kanu yantiqun, pi tanya dia tengok. Kalau hampa tak percaya, pi tanya hak besar tu. Dia yang buat kan? Hang yang buat kan? Dia buat kan? Pi tanya dia. Kalau dia boleh bercakap. Kan? Bila dia jawab kata dia tak boleh bercakap, macam mana dia nak bercakap? Dia batu kata dah, kalau dia tak boleh bercakap, yang hampa pi duk sembah dia buat apa? Itulah sekali ayat 67 Allah kata apa? Afala ta'qilun. Hampa ni tak ada akal kah? Jadi tuan-tuan dan puan muslim, ini juga bukti bahawasanya akal ini, dia selama akal yang waras tu, dia selama-lamanya dia tidak akan bercanggah dengan nakal, dengan ayat Quran, dengan hadis. Yang duk bercanggah tu akal yang tidak waras. Akal yang tidak, ataupun faham kod lain. Ayat Allah nak lagu lain, dipaham kod lain. Okey. Maknanya di sini prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami dalil daripada bahawa sesungguhnya prinsip daripada akal itu kalau waras, dia selama-lama dia tidak akan bercanggah dengan nakal, dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran ataupun hadis dia tak akan bercanggah. Yang ketujuh. Boleh nak buat no? Tapi yang ketujuh pula, sebab sekali kita nak jawab soalan yang kita tangguh minggu lepas. Ada dua soalan, tak silap saya. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Ini benda yang kita nak kena faham elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Cuma kita nak kena faham maksum itu dalam konteks yang sebenarnya benar. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terpelihara. Allah jaga dia. Allah jaga dia daripada melakukan sebarang kesilapan dalam syariat. Bukan maknanya Nabi tak buat silap tak. Itu kita nak kena faham elok.
Nabi SAW ada melakukan kesilapan, tetapi kesilapan itu tidak dibiar begitu macam kita. Kita ada buat salah. Salah kita tu sama ada kita tak mau mengaku ataupun kita tak mau terima dia sebagai kesalahan. Berbeza dengan Nabi SAW. Saya mari contoh sini Nabi SAW di dalam Al-Quran ni banyak tempat yang Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita. Yang mudah-mudah sekali yang kita tahu tu Abdullah bin Ummi Maktum. Mari nak jumpa Nabi, nak tanya masalah ke Nabi, Nabi paling muka. Turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, sampai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi, bermuka masam. Hai Muhammad, siapa engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika mana datang kepada kamu seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Allah tegur dia. Jadi lepas pada Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kali datang Abdullah bin Ummi Maktum, maka Nabi SAW dengan segera menyambut dia. Marhaban biman atabani Allah. Terus dia sambut. Bila nampak Abdullah terus dia kata, selamat datang orang yang Allah perli aku kerana dia. Nampak tak? Jadi tak, orang kata apa, habislah kesilapan Nabi tu. Itu maksud terpelihara. Jadi habislah, tak ada salah lah Nabi. Pasal dah betul dah. Kan? Lagi ini surah Abasa ayat 1 hingga 10. Lagi Allah Subhanahu wa taala, saya ringkas-ringkas ya. Sekali saya tinggal kertas ni kat Ustaz Somad, gua siapa nak minta ke dia. Panjang saya tulis. Surah At-Tahrim ayat pertama. Kan? Allah Ta'ala tegur Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwaj. Hei Nabi, kenapakah kamu mengharamkan benda yang Allah halalkan untuk kamu semata-mata nak menuntut keredaan isteri-isteri kamu? Allah tegur. Benda tu benda halal. Pasal apa kamu haram? Nabi kata lepas pada ni haram ke atas aku. Benar ni, aku tak mau minum dah. Kan? Pasal apa? Pasal bini dia duk pakat. Bukan siapa dia? Aisyah dengan Hafsah, anak Abu Bakar dengan anak Umar. Kan? Pakat dua orang tu kata, kalau abang Mat balik rumah hang, kata abang apa Muhammad makan apa ni? Sebab Nabi dia suka makan. Katanya madu. Kan? Ada riwayat kata madu, ada riwayat kata benda lain. Bila dia pakat Hafsah, Hafsah ni anak Umar, Aisyah ni anak Abu Bakar, pakat. Cemburu. Pasal Nabi ni rajin sangat pergi rumah, apa nama, Safiyah kata apa, seorang lagi. Pergi nak minum madu lah. Tiap-tiap kali dia pergi situ, pergi nak minum madu. Jadi depa pakat dua, kalau cara Muhammad balik rumah habaq apa Muhammad ni busuk pula. Pakat. Jadi Nabi pun lepas dia kata, aku tak mau minum lah. Minuman ni haram. Ya Allah Ta'ala tegur, pasal apa kau telah mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan untuk kamu, semata-mata nak memenuhi tuntutan isteri-isteri kamu. Kan? Itu dalam surah At-Tahrim ayat yang pertama. Lagi dalam surah At-Taubah, Nabi SAW memberi keizinan kepada beberapa orang sahabat tak pergi perang. Kan? Allah tegur. Allah sebut cerita ni di dalam surah At-Taubah ayat 84. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah Ta'ala maafkan. Allah Ta'ala telah memaafkan kepada engkau di atas kesilapan engkau memberi izin kepada mereka
untuk tidak pergi berperang sehinggalah kamu tahu siapa yang betul uzur, siapa yang menipu. Maknanya sepatutnya kalau kamu nak terima keuzuran orang tak mau pergi perang pun, kamu kena tengok dulu siapa betul siapa tak betul. Maknanya orang yang minta izin nak pergi perang tu kena tengok. Kalau cara dia betul-betul uzur, okey bagi. Kalau dia sebenarnya dia tak uzur tapi dia nak kecoh ya, tu jangan bagi. Tu Allah tegur. Nampak? Tapi Allah kata apa? Afallah. Allah dah maafkan. Dalam surah At-Taubah ayat 84 cerita dia. Lagi dalam surah At-Taubah juga ayat 43. Allah Subhanahu wa taala kisah yang sama juga. Kisah beri izin kepada orang yang tak sepatutnya diberi izin untuk tidak pergi berperang. Begitu juga dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang tawanan perang. Dan juga ada ayat-ayat yang lain lagi yang membuktikan surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu athra. Tidak sepatutnya bagi nabi memiliki tawanan. Mana nabi hak kisah bila selepas peperangan tu ada orang yang ditawan, nabi bermesyuarat dengan para sahabat. Umar mencadangkan supaya dibunuh, sedangkan sahabat-sahabat lain cadangkan supaya ditawan, dijadikan tawanan. Jadi Nabi SAW tidak pakai cadangan Umar, dia pakai cadangan sahabat-sahabat lain supaya dijadikan tawanan. Allah Ta'ala tegur, maka nali nabiyyin an yakuna lahu athra. Tak sepatutnya Nabi memiliki tawanan. Jadi Allah tegur. Jadi apa yang Nabi SAW buat, sepatutnya dia tak buatnya tu telah ditegur oleh Allah Ta'ala. Jadi hilanglah kesilapan itu. Tu maksud maksum. No? Maknanya ada kesilapan di sana yang Nabi SAW lakukan, tetapi ditegur oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim dia kata, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Aku akan memohon keampunan bagi kamu wahai bapakku. Dia kata dia nak minta ampun untuk bapak dia. Tapi Allah tegur dia akhir sekali. Tak patutnya Nabi Ibrahim ni meminta keampunan kepada bapak dia. Kenapa? Karena bapaknya kufur. Sebab itu diceritakan bahawa tidak makana istighfar Ibrahim an abihi, dalam ayat Allah Ta'ala, bukanlah sebenarnya istighfar Ibrahim kepada bapaknya, melainkan ianya adalah satu ketetapan yang Allah Ta'ala dah buat. Mana Allah dah takdirkan bahawa Nabi Ibrahim akan buat macam tu, maka dia pun buat. Tapi lepas pada tu Allah Ta'ala tegur dia pun berhenti daripada buat benda tu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam, ada juga kesilapan. Nabi Yunus ada kesilapan dia. Tetapi kesilapan para anbiya semuanya ditegur dan diperbetulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud pada maksum. Kita nak kena faham elok. Konsep kita yang ketujuh, prinsip kita yang ketujuh, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang ketujuh pada berkepercayaan bahawasanya semua nabi, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Mana sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. No? Itu maksud dia kata di sini, dipelihara Allah dari kesalahan. Mana bila buat salah terus ditegur. No? Dan para sahabat radhiyallahu anhum secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dalalatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku daripada bersepakat di atas kesesatan. Ni kadang-kadang orang pakai hujah ni di akhir zaman ni, dia kata apabila
Ramai dah orang setuju dalam satu-satu masalah tu, dia terus kata ijma' dan dia guna hujah ni lah. Dalam satu hadis, satu riwayat yang lain kata Nabi SAW sebut la tajtami'u ummati ala dalalah. Umat aku tidak akan berijma' pada benda-benda yang sesat. Ni lah. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada berlaku kekeliruan dalam masyarakat kita. Yang dikehendaki dengan ijma' ini ialah ijma' yang tidak menyalahi Quran dan sunnah. Tuan-tuan, kalau ramai-ramai pakat duk buat benda yang bercanggah dengan Quran tu kan kita nak guna hujah ni juga. Kan? Orang mari masjid dengan orang buat konsert hak mana ramai. Gunalah akal semua. Hak mana ramai lagi? Berpuluh ribu tu. Tak mereka tu bukan orang Islam. Orang Islam kita. Ada sudah mayang, ada pi. Jadi bagi waras elok, no? Bagi waras elok. Kita nak kena faham elok, no? Maknanya di sini apa dah? Yang disebut kata la tajtami'u ummati ni ada di kalangan ulama menegaskan bahawa disebut di situ maksud dia sahabat. Mana para sahabat Nabi sekali-kali tidak akan bermuafakat pada benda-benda yang sesat. Tak ada. No, tak ada. Tak akan berpakat. Namun secara individu, yakni di kalangan seorang-seorang secara seorang-seorang, tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Kalau kita nak kira seorang-seorang di kalangan sahabat ni, maknanya semua para sahabat ni secara individunya bukan maksum. Yang maksum siapa? Nabi saja. Nabi saja, no? Sallallahu alaihi wasallam. Jika ada perbezaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Maka sebab itulah ditegaskan di sini bahawa apa? Bahawa kalau cara kita kumpul balik mereka semua, akhir sekali Nabi betul lah apa yang Nabi kata tadi ni. Maknanya umatku tidak akan berhimpun di atas pada kesesatan. Sebab apa? Sebab mereka semua asal kalau secara individunya mungkin pandangan kawan ni macam ni, pandangan kawan ni macam ni, pandangan kawan ni macam ni. Tapi apabila mereka berkumpul, berhimpun pandangan-pandangan tadi ini, akhir sekali mereka bersetuju di atas pada hujah yang satu. Daripada apa? Daripada Al-Quran ataupun sunnah. Inilah yang kita kena faham daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kamu bertelagah di dalam satu-satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan orang yang keliru. Mana orang yang ijtihad dia tu tak betul dan berprasangka baik bahawa ia adalah orang yang berijtihad. Di kalangan ramai-ramai tadi mungkin kawan ni pandangan dia macam ni, kawan ni pandangan dia macam ni, sebab akal manusia tak sama. Kan? Tapi apabila pakat berimpun semua, okey, bersembang balik hang pasal apa? Hang kata hang nampak lagu ni pasal apa? Hang faham lagu ni. Aku faham lagu ni, lagu ni. Hang pula faham lagu na. Dia apa habaq lagu ni? Oh, tak, dia kata sebenarnya lagu ni. Okey, akhir sekali bila dah pakat faham semua, mereka akan bersatu di atas satu fahaman. Bersumberkan kepada apa? Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak kena faham elok. Itu maksud kata umat Islam ini apabila bersatu di atas Al-Quran dan sunnah, maka tidak akan nampak perpecahan. Takkan ada. Tapi masalah sekarang ni masing-masing duk berkeras dengan pandangan masing-masing. Nampak tak? Kau ni duk reyuh kau ni, kau ni duk reyuh kau ni, panggil mari duk sekali tak mau. Kan? Panggil mari duk sekali pakat tak mau belakang, pakat duk menyalak joh ya. Mari duk sekali. Bincang tengok.
Okey, aku pandangan aku macam ni, hujah aku macam ni. Kau ni pula pandangan dia macam ni, hujah dia macam ni. Waktu tu baru boleh kita kumpul-kumpul baru boleh. Okey. Itu maksud pada ijma' tadi. Okey, yang seterusnya. Insya-Allah kita apa? Sampai lagi. 8:30 lah. Okey. Saya ingat kita tak masuk yang ke-8. Kita ambil dua ni sebab saya nak jawab soalan ni. 6 dan 7. Okey, saya ulang balik. Yang ke-6, kita nak kena faham prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah dalil ni pada dalil akli tak akan bercanggah dengan dalil nakli. Mana akal yang waras dia tidak akan menentang Quran dan sunnah. Itu kita nak kena faham dulu. Yang ketujuh, Nabi SAW adalah seorang yang maksum. Apa maksud dia? Maknanya bila Nabi itu maksum, segala apa yang datang daripada dia wajib kita ambil dan wajib kita menganggapkan bahawa ianya adalah benda yang benar. Bila benda tu benar, kenapa kita nak tinggal? Baliklah kepada ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, mana yang datang daripada Nabi maka hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, mana dia larang hendaklah kamu tinggal. Sebab apa? Nabi kita maksum. Okey. Wallahu alam. Kita berhenti di sini. Saya nak jawab soalan Tuan Haji kita tanya itu. Ada dua soalan, tak silap saya. Soalan yang pertama, macam mana kita sebagai orang awam ni, betul tak Haji? Kalau tak betul, tolong betul. Nak kenal hadis sahih atau dhaif? Panggung kepala lagi Haji. Betul tak? Sahih dan palsu. Kalau tak dan lagi, ambil atas ni balik baca kalau rajin baca. Kalau tak rajin baca, payah kat lah. Ini berapa bulan? 3. Okey. Secara ringkasnya, banyak. Secara ringkasnya, saya bagi pengenalan mudah-mudah ya. Sebab orang pergi mengaji 5-6 tahun, kita nak habaq dalam masa 2-3 minit dah nak. Orang pergi mengaji 5-6 tahun kan. Kita dalam masa 3-4 minit ni tu kan nak boleh selesai kan. Okey, yang pertama, saya baca. Jika sesuatu hadis tidak disebutkan info pentakhrijnya. Apa dia maksud info? Maknanya orang yang mengeluarkan hadis. Selalunya hadis tu disebut kan. Dia baca lepas pada disebut hadis kan, hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari ke Muslim ke Abu Daud ke Tirmizi ke Nasa'i ke Ibnu Majah ke Ahmad ke Zailai ke Baihaqi ke apa dia ke? Tak kiralah. Kalau tak disebut, maka jangan sebarkan. Kita tak kira dah lah ni. Orang sebut kita hadis ya, kopi paste. Kalau kopi minum tak apa. Ni masalah dia kopi paste. Terus sebar. Kalau kita tak pasti, tak tahu hadis ni mari pada mana, jangan sebarkan. Jangan amalkan. Jangan amal, jangan buat. Dan jangan yakini lagi. Jangan percaya lagi. Kena pasti dulu. Nombor 1. Kalau cara tengok orang bagi hadis, dia sebut di situ. Okeylah, sekali diterang lain pula. Nombor 1 sekali, mula-mula sekali, kalau kita diberi kepada kita satu-satu hadis, tak ada pun penjelasan tentang orang yang mengeluarkan hadis itu. Kerana hadis telah dibukukan. Hadis telah dibukukan. Kalau zaman dulu tak apalah. Kan? Dia cerita apa dah? Aku dengar daripada kawan ni, aku dengar daripada kawan ni, aku dengar daripada kawan ni, aku dengar daripada kawan ni dengar daripada Nabi kena daripada sahabat ni habaq. Kata Nabi SAW bersabda, tak apalah dulu cara periwayatan. Tapi sekarang ni semua hadis telah dibukukan. No? Tiba-tiba dia tak habaq apa? Tak ada apa pun. Okey, yang tu kita tangguh. Jangan duk peduli.
Sebab kat orang berjangan, buat amal berjangan, yakin berjangan. Bahkan tanya kepada ahli ilmu yang tahu berkenaan dengan hadis. Ambil hadis tu, bawa pi kepada seseorang, tanya. Kan? Tuan, tolong habaq kat saya status kedudukan hadis ini sahih ataupun dhaif ataupun palsu. Kalau dhaif tu tak ada masalah lagi. Sebab kita kena tengok juga ada lah cara-cara dia tu. Kalau dia habaq kata palsu, tahu. Tak pakai lah. Kan? Atas mimbar ni banyak sangatlah hadis apa tu duk bunyi. Maksud saya atas mimbar lah, bukan mimbar ni lah. Maksud atas mimbar kan. Contohnya macam hadis orang duk baca ikhtilafu ummati rahmatun. Kan? Khilaf dia kalangan umatku adalah rahmat. Hadis maudhu'. Kan? Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ada bisa dengar tak? Hadis maudhu', palsu. Tak tahu siapa dia awak mari. Kan? Bila mari Muharram baru ni, 10 Muharram, bertebaranlah hadis. Sesiapa yang mengenyangkan ahli keluarganya pada hari Ashura, kan? Maka Allah Ta'ala akan beri sekian-sekian pada dia. Hak yang tentang zikir tu saudara kira lah. Baru-baru ni pun ada kita tengok, ada orang tanya saya berkenaan dengan seorang ustaz. Dia sebut kata siapa dia yang kata ucapkan tasbih 100 kali dapat pahala sekian. La aslalahu, tidak ada asal. Dia tak sebut pun bila kita tanya dia. Siapa dah riwayat dia diam, tak abang apa-apa. Jengkreng. Kena abang lah. Amanah. Tuan-tuan, jangan buat main. Tadi saya sebut beberapa hadis. Banyak hadis saya sebut sini. Amaran kepada penyebar hadis palsu. Contohnya, sesiapa yang mendusta ke atas aku, sila ambil tempatnya di dalam neraka. Hadis ni sahih. Riwayat Imam Bukhari 107. Nanti ambil kertas ni pada Ustaz Somad. Banyak. Itu satu. Yang kedua, jika suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, atau kedua-duanya dipanggil muttafaqun alaih, maka yakinilah ia adalah hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Hadis yang ada di dalam Sahih Muslim sahih maka. Baik, tak ada masalah. Lagu mana tu? Contohnya orang habaq kata hadis ni riwayat Bukhari. Kita pun buka kitab Sahih Bukhari, tengok-tengok ada. Okey. Buat. Masalah dia tak ada kitab Sahih Bukhari kat kita talah. Kan? Pasal kita tak beli kitab Sahih Bukhari tu. Kita beli kereta, kita beli motor. Kita buat rumah besar. Hak ni kita tak penting bagi kita. Agama ni tak penting bagi kita. Kita beli hak lainnya. Tak penting benda tu. Kita tak tahu kita hak ni dia nak jaminan kita di akhirat. Buku kita tak mau baca. Meletak lah ni. Kan? Bahan-bahan bacaan kita tak baca. Kalau tanya ayat yang turun mula-mula ayat apa? Panggil ayat yang turun mula-mula ayat apa? Iqra tu mana apa? Baca. Fi'il amar. Suruh. Iqra. Baca olehmu. Jibril mari tu. Iqra. Kata ke Nabi kita tu. Baca. Nabi kata apa? Ma'ana biqara'in. Ku tak erti baca Nabi kita. Cuba tengok dalam Sahih Bukhari. Kitab Bad'il Wahyu. Kitab tajuk dia permulaan turun wahyu. Jibril mari. Kan? Suruh Nabi baca. Nabi kata aku tak erti baca. Nabi apa? Dipeluk. Fadammani hatta balagha minnil juhd. Dipeluk aku sehingga aku tak boleh nak menyawa. Summa arsalani, kemudian dia lepas. Faqala iqra, kata lagi baca olehmu. Ma qultu ma ana biqari, aku kata aku tak erti baca.
Memang Nabi tak kerti baca. Nak jawab lagu mana ada tak kerti baca, dia kata tak kerti baca. Fadammani saniyan, dia peluk aku lagi hatta balagha minni aljuh, sehingga aku tak boleh nak menyawa. Thumma arsalani, kemudian dia lepas. Faqala iqra. Tak boleh juga. Kemudian kali ketiga barulah dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun bacalah sampai ayat kan 5 atau ke 6. Tuan, bukan senang. Mari kita tak. Kan? Kalau pergi kedai apa? Pergi kedai buku kan? Tak. Pergi kedai yang kering kot tu lah. Tambahlah nak cek lagu ni, tak ada masa. Tak ada masa, kan? Tu. Itu dosa kita. Itu salah kita. Salah kita. Bukan kata ni Tok Imam ajak baca Quran, sat pun tak larat duk dah. Quran tu kalau kita tak baca, siapa dia nak baca? Nama dia pun Quran je. Quran tu pun nama dia Quran. Apa makna Quran? Bacaan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Dalam surah Al-Qiyamah tu. Kamilah yang akan menghimpunkan di dalam dada kamu, hai Muhammad, dan akan membolehkan kamu membaca. Quran ni kena baca. Kalau Quran duk tayang di dinding tak jadi kerja apa. Beli Quran ke duk taruh lemari. Bulan Ramadan baru buka. Tak jadi. Tak jadi. Yang kedua apa dia? Kalau cara kita jumpa hadis tu, riwayat dia Bukhari, riwayat dia Muslim, okey. Pakai. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, jika suatu hadis bukan diriwayat oleh Imam Bukhari, juga bukan Imam Muslim, maka lihatlah apa keterangan penilaian sahih atau dhaif dari ulama hadis. Tengok. Mana berat jugalah no macam ni no. Kata kalau cara saya nak boleh cerita ringkas-ringkas tu payahlah. Nah. Bahan ni saya tinggal kat Ustaz Somad. Kalau siapa berhajat ambil kat dia. Ada sini apa dia? Mengapa dengan hadis, apa masalah dengan hadis palsu? Kalau kita buat amal jadi kena. Ada diberi keterangan di sini. Kemudian sejarah pemalsuan atau pendustaan terhadap hadis Nabi. Apa punca timbulnya hadis palsu? Kemudian kedudukan dan definisi hadis palsu, hukum meriwayatkan hadis palsu, ciri-ciri atau tanda-tanda hadis palsu, tujuan dicipta hadis palsu, istilah-istilah hadis palsu, dan kitab-kitab berkaitan hadis palsu. Last sekali, tanggungjawab dan peranan kita berkenaan dengan penyebaran hadis palsu. Dan akhir sekali, kita buat penutup. Ada kesimpulan dia. Satu. Dan lagi Ustaz Somad. Lagi no. Tajuk yang kedua, panjang juga. Tanya soalan hebat. Tak bolehlah jawab ringkas-ringkas gitu. Orang marah kita. Agama ni bukan boleh main-main. Siapa itu ulama kan? Ulama apa? Ulama su'. Saya tulis dua sini. Ulama Rabbani, hak sebetulnya ulama apa dia? Yang keduanya ulama jahat tu pada. Ulama jahat ni saya buat meri 13 ciri dia. No? Kita tengok ulama Rabbani sat secara ringkas. Antaranya ialah apa dah? Namun satu sekali dia takut Tuhan. Tu ulama Rabbani. Dia tak berani, tak tahu Allah ikut dan. Sebab Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya ialah ulama. Macam mana kita nak kata dia ulama? Orang duk bang dia duk menyangkui lagi. Boleh kata ulama ke? Macam mana kita nak kata dia tu ulama? Kan? Benda yang terang-terang haram duduk di mulut dia. Kita nak kata ulama al-guna tu, benda tu terang-terang haram duduk isyak di mulut dia. Kita nak kata ulama al-guna. Tak takut ke Tuhan. No? Yang kedua, beramal dengan ilmu dia. Allah kata kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya kemurkaan Allah kamu mengucapkan benda yang kamu tak
Tak buat. Kamu kata benda yang kamu tak buat, lima taquluna ma la taf'alun, pasal apa yang hang kata benda yang hang tak buat? Dia kerja habaq ke orang yang dia tak buat? Bukan dia. Bukan ulama rabbani. Yang ketiga, bersih daripada syirik. Dalam kehidupan dia tak ada syirik. Tak ada syirik. Tak ada amalan-amalan syirik. Kalau cara dia duk kata, orang duk kata dia tu ulama tapi duk main tok dukun, duk main duk berdukun, duk buat benda-benda syirik. No, benda-benda yang Allah Taala laknat. Macam mana nak kata dia tu ulama? No? Dan yang keempat, dia adalah seorang yang ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita habaq kata ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi, dia tak akan tolak. Kalau cara kita habaq kata ini hadis Nabi, dia tolak, macam mana boleh jadi ulama? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Macam mana dia menolak warisan Nabi? Hadis-hadis Nabi yang sahih, macam mana dia boleh tolak? Dia buat dono ya, bila kita habaq hadis Nabi, dia buat tak mau dengar gitu ya. Macam mana layak dia digelar ulama? No? Tak boleh. Banyak lagi. Hak ni cerita ulama rabbani, kemudian tuan boleh tengoklah. No? Yang dikatakan ulama-ulama suk-suk mari kalingan hadis-hadis buat dalil semua, perkataan-perkataan ulama Ibnu Rajab dan sebagainya. Kita boleh tengok di sini, juga boleh ambil daripada Ustaz Somad juga. Sebab kita tak ada masa. Itu yang saya mampu. Sebab berhabaq, sebab saya sendiri pun bukan ulama. Saya sendiri pun bukan ulama. Jadi sekat tu yang saya boleh habaq. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita jika sekiranya ada kesilapan-kesilapan. Moga-moga Allah Taala mendorong kita ke arah yang lebih baik dan mencari ulama supaya kita tidak ketinggalan. Karena di akhir zaman ni banyak orang mengaku dia ulama sedangkan kelayakan tak ada. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.